السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita menyambung bacaan dalam Kitabul Iksir, masih lagi dalam Manzilatul Taubah. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, "Adz-dzunubu tanqasimu ila saghair wa kabaira bi nassil Qur'an was sunnati wa ijma'is salafi wal i'tibar." قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Dosa terbahagi kepada dosa besar dan dosa kecil, dosa besar dengan nas Quran dan sunnah dan ijma' salaf dan juga i'tibar qiyas. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu," kalau kamu menjauhi, kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kamu, kata Allah Ta'ala. So ini di antara ayat yang menjadi nas. Di sana kita ada dosa besar dan ada dosa kecil. Wa amma hadithu law laqitani biqirab al-ard aw biqirab al-ard khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an ataituka biqurabiha aw biqirabiha maghfirah. Hadis qudsi dalam riwayat At-Tirmizi, jikalau kamu datang bertemu aku, kata Allah, di hari kiamat ini, wahai anak Adam, membawa sepenuh bumi dosa, aku akan bertemu dalam keadaan kamu tidak syirik kepadaku, maka aku bawa kepada kamu sepenuh bumi juga pengampunan. Fala yadullu hadha ala anna ma 'ada syirka kulluhu saghair, bal yadullu ala anna man lam yushrik billahi syai'an fadhunubuhu maghfuratun kainatan ma kanat. Bukanlah menunjukkan bahawa selain daripada syirik semua dosa kecil, tidak. Bahkan dosa besar ni ada banyak. Yang paling besar, akbarul kabair asyirku billah, na'udzubillah min dzalik. Dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Tetapi ada dosa besar lain. Apa dia dosa besar? Dosa besar ialah apa sahaja larangan Allah Ta'ala yang diancam pelakunya dengan azab, sama ada azab dunia atau azab akhirat. Azab dunia seperti hudud atau qisas, ataupun azab akhirat seperti ancaman neraka atau laknat, na'udzubillah min zalik. So itu dosa besar. So mencuri yang mencapai nisab, dosa besar. Menuduh orang dengan zina, na'udzubillah min zalik, tanpa bukti, qadhaf, dosa besar. Melakukan pengubah suaian terhadap agama, dosa besar, na'udzubillah min zalik. Dan pelbagailah macam-macam dosa besar. Tapi yang paling besar sekali, na'udzubillah min zalik, syirik. Tetapi hadis menunjukkan bahawa orang yang tidak syirik, Allah Ta'ala bersedia, Allah Ta'ala akan ampunkan baginya segala dosanya, termasuk dosa-dosa besar yang dia tidak bertaubat. Tetapi walakin yanbaghi an yu'lama irtibatu a'malil qulubi bi'amalil jawarih وتعلقها بها وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخبط والتخبيط. Tapi nak faham hadis-hadis yang cerita pasal siapa tak syirik, siapa yang mati dalam keadaan tauhid, Allah Ta'ala ampun dosa dia, ni kena faham hadis ni macam mana. Kena faham hubungan antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Ni penting. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah, berbeza dengan akidah murji'ah. Ramai ahli sunnah wal jamaah dalam masalah dia pun tak mengaji betul-betul, dia tak daqiq, dia tak detail. So dia pun tak berarti beza antara mazhab ahli sunnah dengan murji'ah, walaupun dia pun pandai beza ahli sunnah dengan khawarij. Kebanyakan kita ditekankan pengajian untuk bezakan akidah ahli sunnah dengan khawarij. Khawarij mengkafirkan orang dosa yang buat dosa besar. Tapi kita tak diberikan penekanan yang mendalam berkenaan dengan golongan murji'ah. Ini yang kita dapat perhati pengajian-pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ni. Kadang-kadang kita melihat kurang penekanan, sedangkan akidah murji'ah sangat susah untuk difahami, dan dia ada very thin line, thin line, so, garis yang sangat halus nak beza antara ahli sunnah dengan murji'ah. Sedangkan dengan khawarij itu kita kata mudah. Sebab itulah tahziran ulama terhadap murji'ah lebih dahsyat. Dan sebab itulah tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang terjebak ke dalam bid'ah khawarij. Tetapi ada dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang tersilap
dan menyetujui golongan Murji'ah dalam beberapa isu yang digelar dengan golongan Murji'atul Fuqaha. Kerana akidah Murji'ah sangat halus dan mesti diperincikan betul-betul. Ya. So Ibn Qayyim kata nak faham hadis-hadis yang macam ini mesti kita faham hubungan antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Kalau tidak, tak faham kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Dan akan berlakulah kacau bilau, haru biru dalam memahami hadis. Fa'lam anna hadha an-nafy al-'am lisyirki alla yushrik billahi shay'an albattah la yasduru min musirrin ala ma'siyatin abada. ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. هذا من أعظم المحال ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له في عمل القلوب بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول وما المانع وما وجه الإحالة. Ketahuilah bahawasanya penafian secara menyeluruh terhadap syirik, tidak melakukan syirik kepada Allah sama sekali, tidak mungkin berlaku bagi orang yang berterusan di atas maksiat. Tidak mungkin orang yang ketagih dengan dosa besar, orang yang ketagihan dengan dosa kecil, na'udzubillah min zalik, akan suci murni tauhidnya. Bahkan tidak dia mesti terjebak ke dalam syirik. Ini penting. Ini setengah orang yang tak faham. Dia dengar ulama kata orang yang buat berterusan di atas dosa besar ada padanya syirik, dia kata ni orang ni khawarij. Dia yang tak mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak, dia yang tak erti, dia yang bodoh. Dia belajar khawarij dengan Ahlussunnah tapi dia tak mengaji khawarij dengan Murji'ah. Ada. Jadi dia terjebak dalam Murji'ah. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berterusan atas dosa besar, memanglah kita tak kata dia syirkun akbar, tapi dia tak mungkin akan selamat daripada syirik yang khafi. Syirik asghar yang khafi, yang sangat bahaya. Dan maksud hadis ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, bukan syirik besar sahaja. La tusyriku nafi umum, termasuklah syirik kecil. Itu kita kena faham. Sebab syirik kecil tidak akan diampunkan dosanya. Syirik kecil tak akan diampunkan dosanya sama sekali oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tidak kekal dalam neraka. Kita dah bahas dalam pengajian tauhid kita. Baik. Kata Ibn Qayyim, jangan kamu terpedaya, jangan duk peduli dengan orang yang suka berdebat, yang tidak ada langsung pengetahuan tentang amalan hati. Bahkan hatinya keras kematu macam batu atau lebih keras lagi. Dia duk petikai pula. Pasal apa tak boleh? Pasal apa mustahil? Orang yang ketagih atas dosa ini tidak melakukan syirik. Fada' hadzal qalb al-maftuna bi jadalihi wa jahlihi. Tinggalkan orang yang hatinya telah teruji oleh Allah Ta'ala dengan perdebatan dan kebodohannya. Wa'lam anna al-israra 'ala al-ma'siyati yujibu min khawfi al-qalbi min ghairi Allah wa raja'i li ghairi Allah wa hubbihi li ghairi Allah wa dhullihi li ghairi Allah wa tawakkulihi 'ala ghairi Allah ma yasiru bihi munghamisan fi bihari syirk. Nas'alullah al-afiyah. Dia kata apa? Ketahuilah bahawasanya berterusan, ketegak, degil atas satu maksiat, tak kira dosa besar atau dosa kecil, akan menyebabkan hati itu rasa takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, cinta selain Allah, menghinakan diri untuk selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, yang menyebabkan dia akan bergelumang dalam lautan syirik. Wal hakim fi hadha ma ya'lamuhu al-insanu min nafsihi in kana lahu aqlun فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصل إلى غرضه فيكون عمله لا بالله ولا له وهذا حقيقة الشرك. Yang boleh menghukum benda ini ialah apa yang manusia tahu pada dirinya. Seorang manusia tu dia tahu. Kalau kita nak percaya tak percaya, orang yang buat dosa besar ni ataupun orang yang berterusan atas dosa kecil ni, dia boleh nilai diri dia kalau dia ada akal. Kerana kehinaan maksiat tidak akan menyebabkan dia takut dengan Allah Ta'ala. Dia buat dosa seorang-seorang dia, tapi dia orang kata apa, tak indahkan Allah Ta'ala yang melihat, mendengar. Tapi bila orang masuk bilik ataupun orang dengar bunyi orang main,
Dia lari takut. Itu bukankah takut pasal Allah Ta'ala? Tapi tak takut Allah Ta'ala. Bukan ada syirik. Syirik ada. Nah, cintakan saja Allah sehingga mendahulukan apa yang Allah Ta'ala benci kepada atas kecintaan Allah Ta'ala. Tak sanggup. Maksudnya dia buat dosa itu, dia abaikan suruhan Allah Ta'ala. Dan dia meninggalkan apa yang Allah suka demi kecintaan nafsu syahwatnya. Bukankah itu sudah mencintai selain Allah melebihi cinta kepada Allah? Na'udzubillah min zalik. Dan meminta bantuan dengan selain Allah dalam sebab-sebab yang boleh menyampaikan kepada tujuannya. Dia akan cari sebab-sebab yang tidak syar'i. Bukankah kita kata menggunakan sebab yang tidak syar'i itu termasuk dalam syirkun asghar? Sebab apa kita kata pakai tangkai itu syirik? Pasal kita menggunakan sebab yang tidak syar'i. Dia tak? Jadi bukankah orang yang buat dosa dia akan menggunakan sebab-sebab yang tidak disyarakkan oleh Allah Ta'ala, lalu menyebabkan dia bertawakal kepada sebab yang dia guna itu pula. Dia bergantung harap kepada orang yang tolong dia buat maksiat. Nas'alullah al-afiyah. Maka jadilah amalannya bukan kerana Allah dan bukan untuk Allah. Dan inilah hakikat syirik. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والخوف والرجاء لرب تعالى. Maksudnya tak mungkin orang yang tidak syirik langsung dengan Allah, mustahil. Orang yang bahawasanya orang yang tidak syirik dengan Allah mustahil untuk dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat. Mustahil dia mati dalam keadaan dia musir ala al-ma'asi. Bahkan mesti dalam hatinya ada perasaan terdetik untuk bertaubat dan kehendak untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan dalam keadaan tauhidnya sempurna, iaitulah kemuncak kecintaan dan ketundukan dan ketakutan dan pengharapan kepada Tuhan Tabaraka wa Ta'ala. Dah, orang yang betul-betul tauhid, apa keadaan cintanya kepada Allah, khuduknya kepada Allah, zul, penghinaan diri kepada Allah, raja, pengharapan kepada Allah, khauf, khasyah, sangat tinggi. Ini semua asas tauhid. Kalau nak kata tidak syirik kepada Allah, maknanya dia mesti yang ni value dia sangat tinggi, suci, murni. Khasyah dia murni untuk Allah, raja dia murni untuk Allah. Kan? Jadi maknanya baru dia tak syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang macam itu, orang yang memang 100% takut kepada Allah, 100% cinta ke Allah, 100% mengharap ganjaran Allah, terbayangkah pada akal kita dia akan mati dalam keadaan dia berlazat-lazat dengan dosa? Na'udzubillah min zalik. Tak mungkin. Tak mungkin. Macam orang yang bunuh 100 jiwa itu. Dia tak mungkin. Dia mesti mati dalam keadaan dia nak berusaha nak taubat, takut Allah Ta'ala. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعل في على رتبها. Kita kena faham di sini, kena cerdik bahawa dosa besar itu boleh jadi satu orang dia buat dosa besar sekali, tapi dia ada perasaan malu kepada Allah yang amat sangat, takut, rasa pengagungan kepada Allah, dan dia rasa dosa yang dia buat tu sangat besar, menyebabkan dia terketak-ketak lepas dia buat dosa terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan ada orang buat dosa kecil, tak ada rasa malu kepada Allah Ta'ala, tak peduli, tak ada rasa takut, rasa remeh dengan apa yang dia buat, dosa kecil je dia kata, menyebabkan dosa yang dia buat itu di sisi Allah menjadi besar dan terpalit dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. Dan ini semua kembali kepada amalan hati dan kadar tambahan daripada sekadar buat. Mustahil, sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat, amalan itu semua dikira dengan hati, dengan jantung kita, yang tersemat dalam jantung kita. Dan manusia boleh tahu benda itu daripada dirinya, daripada orang lain juga. وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره. Dan juga diampunkan kepada orang yang mencintai, kekasih,
dan kepada orang yang ada ihsan, ketekunan yang dahsyat dalam beribadat kepada Allah ini, apa yang tidak diampunkan untuk selainnya, dan ditoleransi dengannya apa yang tidak ditoleransi dengan selainnya. Orang yang ada kecintaan yang tinggi kepada Allah, ihsan dalam ibadat, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, tentulah ada specialty. Allah Ta'ala boleh ampun baginya apa yang Allah tak ampun kepada orang lain. Dah, di sini juga Khawarij dia tak faham. Dia hanya melihat dosa dari segi zahir. Oh, dia tu orang ni berzina, orang ni bunuh orang. Kita kena tengok juga dalam hati pelaku dosa ini, apa dari segi iman yang ada dalam hati dia. Memanglah dia bunuh orang itu kerana syahwat masalahnya. Terbunuh orang sekali, ataupun tercuri barang sekali sebab syahwat, ataupun dia hilang arah, syaitan hasut dia sekejap. Tapi lepas dia dah tersedak daripada lamunan dia terketak-ketak takut kepada Allah Ta'ala, bertaubat, menangis, melempak badan dia kepada Allah Ta'ala, bersujud kepada Allah Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mana mungkin orang ini Tuhan nak samakan dengan orang yang walaupun dia tak pernah buat dosa besar, mungkin sekadar mengumpat, mengejek kawan-kawan dia sendiri, tapi dia tidak ada dalam hatinya, tidak ada rasa gerun kepada Allah, dan dia anggap benda tu tak ada masalah. Dia tak ada kisah ejek kawan dia, peli kawan dia, pukul kawan dia suka-suka hati. Dia pun memanglah kawan tu depan kita gelak, tapi kita mana tahu perasaan dia dalam hati. Kan dia kata, alah kawan-kawan biasalah. Nampak perkataan biasalah itu, na'udzubillah min zalik. Dia ukur kesalahan dia dengan makhluk. Dia tak ukur kesalahan dia dengan Al-Khaliq Jalla fi'ulah. Apakah orang yang macam ini tidak berhak dosanya yang kecil tadi Tuhan angkat, upgrade jadi dosa besar? Na'udzubillah min zalik. Ada ini perkara yang kita kena faham tu. Kita kena mengaji tauhid ni betul-betul. Itu kita kena mengaji tauhid uluhiyah ni. Yang paling penting dalam tauhid uluhiyah ni, kita kena faham amalan qulub, amalan hati ni. Orang dia mengaji tauhid uluhiyah, dia lupa kitab Madarijus Salikin, dia lupa Tuhfatul Iraqiyah, Tuhfatul Iraqiyah Ibn Taimiyah rahimahullah, bahagian-bahagian amal qulub. Tapi masya-Allah kalau kita belajar kitab tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab, itu semua dah amalan zahir, amalan hati. Itu yang paling penting. Amalan hati itu sangat utama. Dan syirik dalam amalan hati itu yang akan menyebabkan kita berlaku syirik dalam amalan zahir. Na'udzubillah min zalik. Itu di antara perkara yang penting. Ngaji tauhid ni, ngaji betul-betul, faham konsep iman, konsep tauhid uluhiyah sangat. Macam kata Ibn Qayyim rahimahullah, tauhid ni adalah ma'dinul latif. Dia adalah satu benda yang sangat fragile. Yakhdishu kullu syai'. Apa saja boleh bagi calak dia. Tauhid ni fragile. Apa saja kena sikit calak, Nas'alullah al-afiyah. So itu insya-Allah kita bercukupan dengan sekadar itu dulu untuk pagi ini. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.